Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andi Dimansyah dari Prodi PAI 3D. Dan NIM saya ialah 23531084. Di sini saya akan menjelaskan tentang fikih. Di mana pengertian fikih ialah salah satu cabang ilmu dalam Islam yang berfokus pada pemahaman dan penjelasan hukum-hukum syariat. Yang pertama ialah kata fikih. Fikih berasal dari bahasa Arab, yaitu fikih yang berarti pemahaman atau pengetahuan yang mendalam. Dalam konteks Islam, fikih merujuk pada ilmu mempelajari aturan-aturan praktis berdasarkan dalil-dalil dalam Al-Quran. Tujuan dari pembelajaran fikih ialah memberikan pedoman bagi umat Islam untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan syariat Islam. Fikih juga mencakup dari berbagai hal, yaitu ibadah, muamalah, munakahat, jinayah, syayasa, adab dan akhlak. Yang pertama ialah ibadah. Contoh ibadah di sini seperti sholat, puasa, zakat dan haji. Dan muamalah ialah hubungan antar manusia, seperti jual beli, sewa menyewa, transaksi dan lainnya. Yang ketiga munakahat atau bisa disebut hukum perkawinan, termasuk nikah, talak dan warisan. Yang keempat ialah jinayah, di mana jinayah ialah hukum pidana seperti pencurian, pembunuhan dan hudud. Yang kelima siasa atau politik dan tata kelola negara. Adab. Yang kelima ialah adab dan akhlak, etika dan moral dalam berperilaku. Sumber hukum dari fikih ialah ada 4. Yang pertama ialah Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma', keempat ialah qiyas. Di mana pengertiannya Al-Quran itu ialah kitab suci umat Islam sebagai pedoman hidup, dan hadis adalah perkataan atau perbuatan dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga ialah ijma', di mana ijma' ialah kesepakatan para ulama tentang suatu masalah yang tidak terdapat secara langsung dalam Al-Quran dan hadis. Yang keempat ialah qiyas. Qiyas ialah analogi yang digunakan untuk menetapkan hukum baru berdasarkan prinsip-prinsip yang sudah ada. Baiklah, saya akan membacakan tentang ayat yang menjelaskan tentang fikih. Ayat yang menjelaskan tentang fikih ialah surah At-Taubah ayat 122, yang dimana bunyinya bacaannya ialah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyamiru kaffatan falawla nafara min kulli firqatun manhum ta'ifata la yatafaqahu fid-daini wal yuridu qawmahu idza raja'u ilayhim la'allahum yahzurun. Yang dimana artinya ialah, dan tidaklah sepatutnya orang-orang mukmin ini pergi semuanya ke medan perang. Mengapa? Kita pergi dari tiap-tiap golongan, di antara mereka beberapa orang yang memperdalam pengetahuan mereka tentang agama, dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali padanya, agar mereka dapat menjaga diri. Makna dari ayat ini ialah, ayat ini merupakan pentingnya pembagian tugas di antara kaum muslimin. Yang pertama ialah tidak semua orang pergi berperang, sebagian dari mereka sebaiknya tetap tinggal untuk mendalami ilmu agama atau liyafaqahu fid-din. Yang kedua ialah orang-orang yang mendalami agama tersebut bertugas memberikan peringatan dan bimbingan pada umat ketika mereka kembali dari perjuangan agar masyarakat dapat memahami agama dengan baik dan menghindari kesalahan dalam menjalankan syariat.
Ayat ini menjadi dasar penting bagi pengembangan memiliki karena menegaskan bahwa memahami agama secara mendalam adalah tugas yang esensial bagi sebagian umat Islam. Baiklah, selanjutnya ialah tentang perkembangan fikih. Fikih terus berkembang sejak masa Nabi Muhammad hingga sekarang yang melahirkan berbagai mazhab seperti mazhab Hanafi dikembangkan oleh Imam Abu Hanifah. Yang kedua ialah mazhab Maliki dikembangkan oleh Imam Malik bin Anas. Yang ketiga ialah mazhab Syafi'i dikembangkan oleh Imam Syafi'i. Yang keempat ialah mazhab Hanbali dikembangkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Dan yang materi terakhir ialah perbedaan fikih dan syariat. Syariat adalah hukum atau Quran, aturan yang didapat oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis secara langsung. Sedangkan fikih ialah interpretasi manusia terhadap syariat sehingga lebih bersifat fleksibel dan dapat berubah sesuai konteks zaman dan tempat. Baiklah, itu saja materi dari saya. Kalau ada salah saya mohon ampun. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.